Okay, ni dia punya tajuk tu ada dah, saya dah share dalam grup BA2 Detail Lecture Laser Sphere. Okay, so dekat sini muka surat 12 muka surat 12 akan ada soalan rupa dia macam ni. Macam ni lah bentuk dia. Okay, di sini saya kena fahamkan betul-betul rupa dia macam ni. Dia sama je konsep dia. Okay, ini harga untuk ini adalah harga untuk sebelum ini adalah harga selepas tax. So dia naik dia naik pergi atas ni. Ni adalah dia punya level yang baru selepas dikenakan cukai. Pun sama juga, dia ada consumer surplus dan producer surplus. Sebelum tax, sebelum tax yang ni, ini adalah dia punya PS, kecil je. CS dia yang ni, yang besar ni. Tapi bila dia apa dia? F tadi apa Maida? F tu CS. Alah, macam biasa CS, PS, yang bawah ni PS, yang ni CS. Sebab dia ikut garis yang ni. So nanti dia akan bentuk. Ni sebelum tax. Kemudian dikenakan tax, ikut pula harga ni. So ada CS baru. Ni CS yang baru, kecil sikit rupa dia. Yang ni adalah PS yang baru. Fahamkan yang itu je. Lepas tu nanti dekat ini yang tengah-tengah ni, ini dipanggil sebagai kawasan. Tengok dalam nota. Ini dipanggil sebagai kawasan revenue. Jadi government receive revenue ni. Warna kuning. Ni pula saya letak warna merah. Ni revenue Kemudian tengok lagi nota. Tengah-tengah ni, inilah debt weight loss dia, yang ni. Yang tak ada color ni. Itu adalah kawasan dengan C. So, mari kita tengok soalan. Ni yang ni yang tadi saya kata. Consumer surplus. Yang ni. Ini data ni, apa nama dia? Iklan. Tadi kan awak ni dah kata transfer or surplus. Yang ni yang kita akan cerita esok. Yang ni awak kena betul-betul tahan mental ni, ada 7 soalan macam ni. Ni soalan dia. So sekarang ni soalan dia, mari kita tengok. Sama bentuk dia sama. Dia tanya PS gain selepas kenakan cukai. Apa jawapan dia? Awak kena pastikan dulu dia punya apa ni? Dia punya B for bola. Kita tengok kat bawah. Ya, betul. Soalan seterusnya. Kat mana debt weight loss? CE. Tengok CE. Terusnya PS loss. F. Boyfriend. BF. B je lah. Bukan F Ni. ke? F. PS loss. Sorry. PS loss. Maksud dia asalnya B kan? Asalnya F. Lepas tu dah naik pergi sini, dia jadi BF. So dia punya loss B lah. Dia bukan tu gain Madam. Tak, dia macam ni tau. Sekejap ya.
Yang tu F, madam. Okay. Soalan dia mana tadi? Okay. Starting from the fact that US had protectionist tariff that opens up to free trade. Okay, maksudnya dia buka kepada free trade. The area of producer surplus PS loss. Okay. So sekarang ni sebelum cukai ini. Okay. Selepas cukai ini. Okay. So loss yang ni adalah ini. Okay, kenapa? Okay, saya faham maksud awak tu. Kenapa dia dipanggil loss Sebab bila loss ni, ini adalah kerugian bagi pihak producer yang dikenakan tax. So untuk pihak CS, tapi bukan PS. Okay? Boleh faham? Belum balik, madam. Okay. Dia macam ni. Kuning ni dia kurang memberangsangkan mata. Okay, sekarang ni awak faham je konsep dia Seperti saya kata, jawapan dia mesti dekat mana single colour. Okay? So sekarang dia kata PS loss. Okay, sekarang ni ini adalah PS loss. Untuk konsep yang ni je, untuk yang ini sahaja, untuk yang diagram ni sahaja. PS loss ini adalah tax, sebelum tax. Okay, ini dia punya PS. Okay, ni harga yang baru lah kat level ni. Ini PS. Okay, macam saya katakan, apa pun jawapan dia, pastikan awak ambil kat area yang single colour. So jawapan dia B, betul Tetapi, awak kena faham konsep dia, kenapa dia panggil loss. Sebab untuk soalan ni, konsep dia, awak boleh tengok balik yang kawan awak dah bentang. Ini dipanggil loss sebab bagi producer, bila dikenakan tax ni, ini adalah kerugian untuk dia. Sebab tu dia dipanggil loss. Okay. Tapi untung pada CS. Jadi dia dipanggil loss. Jadi yang penting, yang mana single colour, itu jawapan dia. Jawapan dia adalah B. Sebab dia merupakan satu kerugian kepada producer tu untuk kena bayar tax lah kan? Saya faham tu maksud awak tu. Patutnya dia ni gain bukannya loss, faham. Tapi untuk konsep soalan ini dan konsep diagram ni awak tengok nanti tengok betul-betul yang tajuk ni. Dalam ni ada. Ni, semua dia cerita kat sini. Ini yang apa ni Adam Smith punya ni, teks. Okay, awak boleh tengok. Baca balik supaya awak faham konsep tu. Jadi saya faham maksud awak tu. Bila dah ada ni, dah ada teks, lepas tu negara tu macam mana pula, siapa keluarkan, siapa ni, okay? Nanti baca kat sini. Madam, kalau PS gain pula? Dia takkan ada soalan PS gain. Mungkin CS gain ada. Okay. Okay, sama macam teks tadi. Dia takkan ada soalan before tax untuk Pigovian tax tu. Okay? Mari kita tengok lagi soalan. Tak ada dah. Okay. Ada lagi, okay, saya ada lagi satu part. Yang ni part ni dia ada banyak kira calculation sikit. Saya yakin awak takkan ngantuk. Saya bagi masa 2 minit dulu awak untuk rest.
Okay, mari kita try dulu Awak punya pemahaman, cuba buat ni. Okay, ni pun sama Cuba tengok kat mana CS loss. Dia takkan ada gain sebab dia tax. Tax ni maksudnya dia dua-dua rugi kita B, C, D, E. Okay, betul. BCDE. Semua dapat jawapan BCDE ya? Tak. Tak? Boleh Okay. terangkan tak, madam? Boleh kejap. Okay. Ingat CS adalah di atas. PS yang bawah. Okay. So sekarang ni kita tengok apa ni dia punya loss So awak kena pertama sekali awak kena tengok after dan before. Okay. Garis before yang bawah ni. So maksud dia kita tengok yang ni. CS dia keseluruhan ini. For A, B, C, G, D, E. Okay. Tiba-tiba harga dah naik pergi atas. So garis yang baru adalah yang ni. Okay. Iaitu A, G. Okay. Bila AG, loss dia yang ni lah. Oh, kalau dia nak CS after tax tu AG lah kan? Betul. Faham tak? Boleh faham ke? Tadi soalan dia apa, madam? Lupa. Soalan dia adalah soalan dia nak CS loss. Jadi sekarang ni dia lagi mudah macam saya kata tu lah, cari lorek asal ni ABCD. Okay. Kemudian bila dah ada teks dan naik harga atas, kita ikut kena garis ni. So ini adalah yang baru. So yang mana yang single color, itulah jawapan dia. Single color ni merah ni lah. BCDE. Faham ya? Faham ke tak? Dapat benda dapat. Okay. Okay, cuba tengok soalan yang seterusnya. Yang ni. Ini dia tanya kawasan revenue. D. Madam, revenue memang dekat D kan? Ya, memang tak ada tempat lain dah. Memang satu-satunya kat situ. So, dead weight loss memang kat C dengan E. Ya, betul. Okay. Okay, last. Area of CS. Sekiranya dia dah tarif, dah kenakan tax. BG. BG? Salah. AG. AG. Okay, dah pandai dah, betul dah. Okay. So, kita pergi yang seterusnya.
Okey, ni ada sedikit pengiraan ya. Okey. Untuk seterusnya, dia akan ada bagi ni ada beberapa formula awak kena hafal Okey. Dia akan bagi Under lasers tu lagi ke? apa dia? Ni under yang lasers tu lagi ke lain? Ini lain. Ini dah tajuk lain. Okey. Ini kita tajuk kalau tak silap saya dia di bawah multiplier. Okey. Okey. So ada beberapa formula tetapi formula tu dia bagi. So dekat sini formula dia adalah MPC. Nak cari MPC perubahan Y. Okey. Kemudian dia bagi beberapa maklumat pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Okey. So dekat sini ada equation AD sama dengan C tambah dengan I. AD untuk 2019 adalah 20,000. C dia adalah 15,000 dan I dia adalah 5,000. Untuk 2020, AD dia adalah 30,000, kemudian 20,000, kemudian 10,000. Dia suruh kita cari nilai MPC. Okey. So, untuk AC ni, yang ni. AC ni adalah yang ni. Perubahan Y. Terus kita nak dapatkan perubahan C dengan perubahan Y. 20,000 tolak dengan 15,000. Okey, dapat hasil dia X. Kemudian untuk Y ni 30,000 tolak dengan 20,000. So nanti akan dapat jadi Y. So nanti X bahagi dengan Y. Okey, cuba awak kira berapa dapat MPC? .5. 0.5. Semua dapat 0.5 Dapat madam. Okey. Ingat, ini bukan jawapan. Ini baru nak cari MPC. Untuk dapatkan dia punya multiplier, okey, formula dia adalah 1 tolak 1 tolak MPC. Okey, berapa? .5. Sekejap. Dua madam. Dua. Duh. Awak ni jangan buat saya sakit jantung boleh tak? Sorry. Okey, inilah jawapan. Okey, boleh faham Faham ke tak ni? Faham, madam. Boleh Faham. madam. Senang sangat kan? Okay, macam kita tengok awak boleh buat ke tak. Cuba buat yang ni. 36 ni. Satu poin 66.
Okay, sorry. Apa ni? Siapa dapat jawapan? 1.66. 1.66. Semua dapat jawapan sama ya? Dapat. Dapat, madam. Dapat Okay. Seterusnya. Pastikan awak ni ingat formula ni. Sebab formula tu dia bagi yang pertama je. Perubahan C, perubahan PC sama dengan perubahan C dengan bahagi dengan perubahan Y. Tapi dia tak ada bagi formula untuk satu tolak MPC. Okey, yang seterusnya. Dalam soalan tu, dia akan bagi beberapa info. Pertama, MPS. Bukan MPS. MPC iaitu 0.6. Kemudian dia bagi lagi MPT 0.3. Kemudian dia bagi lagi MPM 0.1. MPC bermaksud marginal propensity to consume 0.6. Jangan risau, nama penuh dia memang dia bagi dalam soalan. Kemudian dia bagi marginal propensity to tax 0.3. Jangan risau, nama penuh dia akan bagi. Kemudian marginal propensity to import. Okey, ini import M. Okey, 0.1. Kemudian dia kata lagi ada peningkatan sebanyak 100 di dalam ekspor. Okey. So sekarang ni dia nak buat satu tolak MPC tambah MPT tambah MPM. Okay, berapa jawapan dia? Madam ni untuk kira apa? Untuk kira multiplier juga. Uh, 1.25. Berapa? 1.25. Okay. Sekejap ya. Cuba kira 1.25 darab 100 berapa? 125. 125 kan? Darab dengan yang tadi ni. 100. So jawapan dia 125. Itu je. Yang penting awak kena hafal ni formula ni. Okay, ni kita tengok contoh soalan. Okay, cuba tengok yang ni. Okay, berapa awak dapat? Yang ni dia bagi MPC 0.5, MPT 0.2, MPM 0.3. Okay, cuba tengok berapa. Jawapan dia C. Okay, asalnya awak dapat berapa sebelum darab dengan 100? 1. Satu je so jawapan dia akan jadi 1. Kemudian darablah dengan 100 tadi. Semua dapat jawapan sama ke? Dapat. Okay, dan seterusnya. Okay,
Seterusnya dia akan bagi satu maklumat iaitu MPC sama dengan 0.5. Okey. Kemudian government, government spending dia bagi 100. Okey. Kemudian dia ada bagi satu equation AD sama dengan C tambah dengan I. AD 1000, C 700 dan I 300. Okey. AD ke AP? AD. Awak janganlah macam tu. Alah awak ni. Sorry, madam. Saya kan menulis kat sini, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan. Okey, ni adalah AD. Aggregate demand C plus I, 1000 sama dengan 700 tambah 300. Kemudian soalan dia, berapa amount spend pada round yang ketiga? Okey, pada round ketiga. Maksud dia, penggunaan dia yang pertama, dia bagi maklumat penggunaan pertama dia adalah 100. Yang ni tadi Ni 100. Dia nak tahu berapa penggunaan selepas round ketiga. So bila macam ni, senang je. 50 ni tukarkan kepada 50%. Kalau 0.75 tukarkan kepada 75%. Kalau 0.25 tukarkan kepada 25%. Darabkan dengan 75%. Okey, dapat berapa? Sorry, ni 50% ni. Okey, 50%. Berapa? 50. Okey, so penggunaan pertama 100 in the first round. Yang kedua second round dah jadi 50. Nak cari yang third round, 50 ni tak nak lagi 50%. 25. So ini penggunaan first round, ini penggunaan second round, ini penggunaan third round. Kalau dia nak lagi fourth round, tak apa. Itu je. Okey? Itu sahaja. Okey, kita tengok contoh soalan. Yang ni. Okey, cuba tengok yang ni. Dia bagi MPC 0.75. Kemudian government spending 100. Okey, kemudian dia tanya yang round keempat berapa? $12.5. 12.5. Salah. Tu 50%. Awak ni tak baca soalan. 2. 3. Madam, 31 juta Ya. 640,625. Ke? Tak, jawapan dia 31 juta. Betul ke? 3160,625. 64. Okey, sekarang ni awak ada 100 kan? Okey, lepas tu darabkan dengan 75%. Dapat berapa? 35. Saya buat 100 juta. 75. Madam. Kenapa buat 100 juta? 100 je. Memanglah 100 juta. Tapi kat situ 100 je. 100 million memang ada M. Tapi buat 100 je. Oh, dalam exam pun tak apa ke? Probability lain kan? Tapi dalam soalan dah tulis 100 je. 100 M. Okay, 100 M tu 75% dari 100 M berapa?
75M. 75M. Okey, darat lagi 75%. 56.25. 56.25M. Darat lagi 75%. 42.18. Tu 42.19. Awak tak perlu pening dengan berapa bulat, berapa kosong, tak perlu. Sebab dia dah tulis kat sini M, million. Kat sini million, kat sini million. Okay? Buat je ikut seperti yang dalam soalan. So jawapan dia pun macam ni. Okay? Boleh ya? Boleh madam, boleh. Madam boleh tak saya nak tahu yang pasal first round dia yang saya tak dapat yang round-round tu kira macam mana. Okay, dia macam ni. Yang ni pemadam dia besar, jadi saya suka cepat sikit kan. Okay. First round dia adalah seperti yang soalan dah bagi. First round dia adalah 100. Itu yang dipanggil first round. Okay. Kemudian 75% darab dengan 100. 75. Ini dah jadi second round. Kemudian yang ni darab lagi 75%. Dapat 56.25. Ini dah jadi third. Okay. Yang ni darab lagi 75%. Dapat 42.18. Ini dah fourth round. Okay. So first round itu adalah yang soalan bagi. Darab 75 yang dapat dari MPC. Ini adalah second round. Third. Fourth. Faham? Faham madam. Thank you. Okay. Okay, ini part yang terakhir. Tengok betul-betul tau. Okay. Dalam soalan, dia akan bagi beberapa maklumat. Okay. NPC. M. 0.2 dan ekspor naik sebanyak 100. Okay. Dan dia ada equation yang sedikit panjang. AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X tolak dengan M. Okay. So AD dia adalah 20,000 sama dengan C 12,000 campur I 4,000 campur 7,000 untuk X dan 3,000 untuk M. Okay. Awak Madam. kena, ya. C 12,000. Betul? I berapa? Ini tak ada. Okay, terima kasih tau. Ni X tolak M. Okay, betul C 12,000, I 4,000, X 7,000, M 3,000. Okay, dah cukup ya? Sama sekali awak kena digest dulu maklumat ni. Okay, so MPC ni, ini melibatkan C. Okay, MPM ni melibatkan M. Dan X ni melibatkan X. Okay, so nanti yang akan berubah adalah C, X, M. I tak ada perubahan langsung. Awak kira dulu pengganda dia. Pengganda dia dah multiplier MPC
campur dengan MPM campur dengan MPT. Tetapi MPT tak ada. So campur untuk MPM dan MPC ni je. Okey, kira pengganda dia. Ni tak perlu sebab tak ada maklumat ini. Okey, berapa pengganda dia? Dua. Dua Bila dapat pengganda dua, okey, darabkan dengan ni 100 ni. So akan dapat 200. Okey. Ini akan berubah jadi 20,200. Okey. C ni tadi 12,000. Darab dengan sorry. Ni bukan 12,000 tapi guna yang ya. Okey. Ni 12,000 ni 0.7 kan? So 0.7 darab dengan 2 ni. So dapat berapa? Ni yang 2 tadi ni. RM200. Cuba darab 0.7 darab 2 dapat berapa? 1.4. Tak boleh. So maksud dia awak kena darab dengan bukan 2 ni. Darab je dengan 200 seperti yang asal. Okay, so ini 2. So ini 200. 140, betul kan? Okay, so ini akan jadi 12 140 tambah 4,000 kekal 700 ni tadi ada tambahan dekat export 100. So 7,100. 3,000 ni MPM ni 0.2 pun sama, darab dengan 200. Berapa jawapan? .2 darab 200. 40. So 3,040. So ini adalah equation yang baru. Madam, saya lost dekat yang equation formula yang satu. Bagi dengan 1/1 tu, yang tu. Okey, sekejap ya. Okey. Untuk cari pengganda, okey, ni formula dia memang general memang ini formula dia. 1 tolak MPC tambah MPT dari multiplier. Okey. Tetapi sekiranya tak ada maklumat, contoh tak ada MPM. So awak buat yang ni je lah, MPT dan MPC. Kalau tak ada MPT, buat MPC dan MPM je lah. So sekarang ni, dia tak ada bagi maklumat untuk MPT. So formula awak tu akan jadi 1 bahagi 1 tolak MPC tambah dengan MPM. Berapa tadi MPC dia? 0.7 kan? Okey, MPM dia? 0.2.
Okay, so dekat sini 1 tolak 0.7, 0.3 tambah 0.2. 1, 0.5, jawapan dia akan jadi 2. Okay, ni yang tadi yang saya buat awak confuse Bila 2 ni, darab je dengan 100 sebab tadi dia dah kata increase dekat D. So, ambil nilai 200. Yang ni, darab dengan ni. Okay, so yang asalnya tadi, 20,000 tambah 12,000 tambah 4,000 7,000 tambah 3,000. Okay, ini 20 ni jangan lupa tambah dengan 200 hasil daripada yang ni. Okay, sama dengan ni, sorry, 12,000. Pastikan awak darab 200 ni dengan 0.7 akan dapat 140. Tambahan dia perubahan dia. Okay, 7,000 ni tadi ada gandaan X naik ke 100 dalam soalan tadi. So 7,100 tambah dengan 3,000 ni, pastikan darab dengan 200 darab 0.2. So akan dapat 3,000. Faham ke? Okay, faham dah madam. Thank you. Okay, faham Okay. Mari kita tengok soalan. Okay, cuba buat yang ni. Ini MPC 0.8, NPM 0.3. Okay, cuba buat berapa? Cari dulu multiplier dia. Multiplier dia berapa? Multiplier dia 2. Okay, 2. So sama juga darab dengan 100. Nak equation dia lah kan? Betul. Berapa dapat? 12,200 sama dengan 8,160 campur 1,000 campur kurungan 6,100 tolak 3,060. Betul. Semua dapat sama-sama ke? Okay. Kita pergi yang soalan terakhir ya. Ni yang terakhir dah ni. Okay, ni yang terakhir. Dia ada sedikit beza je dengan yang ni. Tak ada ni pun. Okay. Okay, dia bagi maklumat MPC
PT MPT 0.4 MPM 0.1. Okey. Increase bukan pada tax tapi pada government spending sebanyak 100. Okey. Seterusnya AD sama dengan C tambah I tambah dengan G tambah dengan X tolak dengan import. Okey, ADD adalah 10,000 tambah 7,000 tambah 2,000 tambah dengan 1,000 tambah dengan 5,000 tolak dengan 5,000. Okey. So saya ulang sekali lagi. MPT ni tengok betul-betul dia akan buat perubahan pada G dan MPM ni buat perubahan kepada M. Okey. Ada lagi satu G pun sama pada yang ni. Okey, untuk ni dia special sikit Nilai dia adalah 1,000. Tambah dengan 100 akan jadi 1,100. 1,100 ni nanti awak kena tolak dengan 0.4 ni. So nanti awak akan dapat dia punya multiplier ni darab 0.4. Okay. So itulah dia punya yang baru. So kita tengok nanti dia jadi berapa, 1,100 ke 1,050 ke 1,000 berapa ke. Sekarang cari dulu satu Okay, formula multiplier adalah 1 tolak MPC tambah MPM tambah MPT. Okay, berapa multiplier? Satu darab dengan 100, so akan jadi 100 100. Okay. Okay, siapa dapat jawapan? Okay, siapa dapat jawapan? Dapat 1,020 madam.
Berapa? 1060 ke madam? 1060. Betul? Okay, so AD berapa? 10,100. 10,100. Okay, yang ni? 7,050. 7,050. Yang ni? 2,000. Tak ada perubahan. Yang ni? 1,060. 60. Yang ni? Tak ada perubahan. Yang ni? 5,010. Okay. Itulah jawapan dia. Boleh buat Faham ke? Boleh, madam. Boleh madam. Nak buktikan sebagai tanda boleh ke tak ya? Dan kita buat yang terakhir. Soalan 40 dah habis dah. Okay, cuba buat. Yang ni MPC 0.8, MPT 0.4, MPM 0.2. Government increase 100. Okay, cuba buat berapa? Okay, dapat jawapan. Dapat Okay, berapa? AD 50125. Okay, C 40,100. okay. I tak berubah. G 4050. X tak berubah juga. M 5025. Okay, mari kita tengok. Okay, betul So, 50125, 40,100, 5,000, 4,050, 6,000, 5,025. Semua dapat ke? Dapat. madam. Okay. Terima kasih. Untuk pertama kalinya sepanjang kita sama-sama, saya kacau awak sehingga 2 jam setengah. Minta maaf kalau ada kekurangan, memang ada banyak kekurangan. So, kita akan sambung lagi esok dan minggu depan kita dah siap buat macam exam tipu-tipu. Boleh ya? Boleh, madam. Boleh, Okay. madam. Boleh ya? Okay. So nanti awak lagi Tera dan lagi Arif nak tengok graf tu. Awak takkan Tera nak kira, nak calculate, tapi awak mata tu lebih kepada visual, nak tengok segitiga banyak sangat. Okay? Lorek kat mana, apa semua. Okay? Area kat mana. So itu saja. Terima kasih banyak. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Salam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Ya, sama. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you. madam. Thank you. Thank you, madam.